KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa apa kawan-kawan? Betul. Ni pakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Dan sentiasa cuci tangan dengan gel pemasmi kuman ataupun hand sanitizer. Saya nak tanya kepada murid-murid yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 ini. Siapa yang mengambil mata pelajaran kerja paip domestik? Cuba angkat tangan sikit. Ramai ni murid-murid daripada Kelebang Besar Melaka ni. Kan? Tapi anda cukup beruntung tau, kerana kita akan bersama dengan seorang guru yang memang memang A lah dia ni. Nak tahu siapa yang A ni? Jom kita tengok dulu maklumat cikgu. Let's go. Let's talk more works. Itu dia quotes daripada cikgu kita, Cikgu Hasbullah. Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali kedua kita bersama cikgu. Ya, betul. Ini dia yang merupakan seorang guru mata pelajaran vocational kerja paip domestik cikgu. Ya, betul. Saya macam ada bau-bau lah cikgu. Ya. Yang mana hari ini kita akan sentuh bab sanitari itu cikgu. Ya. Betul ke cikgu? Ya, betul. Kali ini kita akan menyentuh mengenai lekapan sanitari. Biasanya orang sebut toilet. Minta maaf. Orang sebut tandas. Tapi tak tahu apa dalam tandas tu ada. Kalau setahu saya, dia ada yang tempat yang itulah. Saya nak sebut pun agak ni sikit kan. Ada mangkuk tandas. Ya, betul. Ada tempat kita nak basuh tangan. Betul. Dan macam-macam lagi lah yang kita boleh jumpa di dalam tandas cikgu kan. Betul. Jadi itu yang kita akan sentuh dalam Sukses SPM kali ni cikgu. Ya, betul. Okey, tapi sebelum itu kita dah tahu dah siapa gurunya dan juga mata pelajaran. Dan kita nak tengok jugalah siapa murid-murid yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Katanya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar Melaka. Betul ke? Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Itu dia. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa kan. Okey, sila perkenalkan diri anda masing-masing, bermula daripada yang tu yang pakai headphone yang tu. Yang tu. Siapa namanya tu? Nama saya Mukrim bin Mahat. Okey. Cita-cita saya menjadi seorang tentera. Jadi seorang tentera terbaik. Okey, seterusnya, siapa nama yang bermisai berkumis itu? Ya, nama saya Muhammad. Saya kena. Jangan berebut. Ini dia. Nazman. Nama saya Muhammad Nazman bin Jamaluddin. Cita-cita saya ingin bekerja di bahagian oil and gas. Oil and gas cikgu, terbaik. Okey, yang ni barulah giliran awak. Siapa tadi? Nafis, silakan. Ya, nama saya Muhammad Nafis bin Abdul Razak. Cita-cita saya menjadi tentera. Jadi apa? Tentera. Teka? Tentera. Saya dengar teka. Ingat dia suruh saya teka cikgu. Jadi tentera. Okey, seterusnya nama yang ada huruf H tu. Harif Hazim. Betul ke? Betul saya. Okey. Bunyi ayam berkokok kat situ. Silakan. Nama saya Muhammad Harazim bin Al-Mizan. Saya jadi bomber. Okey. Baik, nak jadi bomber. Kita minta, kalau boleh minta tolong ayam awak untuk ni sekejap senyap sekejap. Okey. Seterusnya namanya siapa tu? Sebelum kita nak pergi ke abang songkok kita tu. Hairul, betul ke Hairul? Ya, betul. Okey, perkenalkan diri anda. Nama saya Khairul Izzah bin Ahmad. Ya. Cita-cita saya menjadi plumber.
Plumber. Memang ada kena mengena lah dengan mata pelajaran ni, cikgu. Ya, betul. Terbaik. Okey, terakhir sekali. Da'i Riyad, betul ke nama hang? Nama anda? Betul. Nama saya Riyad Aika bin Razali. Cita-cita saya menjadi bomber. Itu dia. Amin. InsyaAllah tak kisahlah nak jadi apa-apa pun. Yang penting belajar elok, belajar bersungguh-sungguh dan sentiasa apa? Dengar kata cikgu juga. Betul, cikgu? Betul. Okey, kita dah pun berkenalan dengan murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kelebang Besar Melaka, dan sekarang ini saya nak minta cikgu untuk kita lakukan sanitasi terlebih dahulu menggunakan gel pembasmi kuman. Boleh cikgu kita ke sini? Boleh. Baik-baik, cikgu. Okey, sila gunakan. Okey, ada lagi ke cikgu? Ada lagi cikgu. Ya, Hairul tukar yang baru Okey. Jadi kita pun dah lakukan sanitasi, cikgu. Kita doakan supaya Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19. Amin. InsyaAllah. Baik, kita sekarang nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita bagi mata pelajaran apa tu, cikgu? Kerja pipe domestik. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Sekarang ini saya nak tahulah pandangan murid-murid kita dengan mengenai mata pelajaran yang kita nak belajar ni. Saya nak tanya kepada Nafiz dulu. Nafiz, apa pandangan awak tentang mata pelajaran kerja pipe domestik ni? Senang ke atau sukar sebenarnya, Nafiz? Senang. Okey. Dan apa pendapat saya ingin mencubaya bidang pipaan kerana ini adalah salah satu bidang yang saya kuasai dan berkemahiran. Itu saja ke, Nafiz? Itu saja. Okey, 10 markah untuk anda. Baik. Seterusnya ni saya nak tanya kepada Harid. Harid kita. Pandangan awak tentang mata pelajaran ni, senang ke, sukar, dan kenapa awak memilih mata pelajaran ni, Harid? Pada pandangan saya ingin menemburi bidang ini. Kerana saya dapat menjadi kemahiran memasang ataupun memperbaiki pipe dengan lebih mudah. Itu kata Harid. Kalau Mukris pula, macam mana Mukris? Pada pendapat saya agak suka dengan kerja pipe domestik ni kerana kita dapat tahu cara pemasangan pipe dan cara-cara untuk menggunakan alatan-alatan je. Itu dia. Terima kasih murid-murid kita yang telah memberikan pandangan mereka mengenai mata pelajaran kerja pipe domestik ini. Saya pasti semua dah tak sabar dah. Cikgu, boleh kita? Boleh. Cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan kelas kita bagi mata pelajaran kerja pipe domestik bersama dengan Cikgu Hasbullah. Silakan, cikgu. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okey, jadi untuk tajuk hari ini kita akan belajar mengenai tajuk modul yang ke-7 iaitu lekapan sanitari. Sebelum kita pergi kepada tajuk yang tajuk yang ke-6, lekapan sanitari. Sebelum kita pergi ke tajuk yang ke-6 ni, kita kena tahu dulu apa yang kita belajar sebelum tajuk ke-6 iaitu modul 5 tangki simpanan air. Okey. Jadi ikutkan sebenarnya tangki simpanan air ni dia ni berkait dengan lekapan sanitari. Okey. Tak ada tangki, tak ada air. Betul. Jadi dia ada hubung kait dia. Jadi kita kena tahu apa yang ada dalam lekapan sanitari. Apa yang kita istilahkan atau definisikan sebagai lekapan sanitari. Biasanya kita tahu bilik air. Betul. Kita tahu tandas. Betul. Jadi dalam tandas kita tahu apa ataupun apalah barang yang ada dalam tandas tu. Tapi kita tak tahu apa kategori dia. Okey. Jadi ini yang kita nak belajar, kategori dia. Baik. Okey, ini lekapan sanitari. Jadi untuk modul 6, lekapan sanitari dia lebih kepada kemahiran. Kita dah pergi kepada kemahiran dah. Maksudnya dia pasang. Kena pasang sendiri, kena buat amali. Okey. Bukan pengetahuan semata-mata. Mesti pegang alatan, mesti guna alatan dengan kaedah ataupun tata cara yang betul. Baik. Jadi apa yang ada dalam lekapan sanitari ni? Apa yang didefinisikan sebagai lekapan sanitari ni? Iaitu berkaitan dengan pasang dan uji kebocoran.
mangkuk urinal, Okey. mangkuk tandas duduk, tandas cangkung, tangki simbah aras rendah, Okey. besen cuci tangan, sinki dapur. Okey? Jadi sebelum kita pergi kepada 5 perkara ataupun 5 lekapan yang kita bincangkan, kita tengok dulu untuk dunia standard prestasi ataupun tahap penguasaan yang perlu dikuasai untuk mendapatkan band 6. Okey. TP6. Jadi TP1 hanya menyatakan tahu fungsi. TP2 kita boleh jelaskan, boleh beritahu nama bahan dan juga nama alatan yang kita gunakan. Okey. Seterusnya TP3 kita dah mula ukur dan juga tanda. TP4 kita dah pasang. Baik. 5 kita pasang aksesori. Okey, aksesori dia contoh macam injap tekan, perangkap botol, okey, perangkap sisa, okey, itu dipanggil aksesori untuk lekapan tersebut. Dan seterusnya TP6 kita bila dah siap, kita akan buat ujian kebocoran untuk setiap lekapan yang kita pasang. Baik. Okey, Akmal, ini yang kita katakan lekapan sanitari. Okey. Jadi ini yang dipanggil mangkuk urinal, mangkuk tandas duduk, tandas cangkung, besen cuci tangan dan juga Sinki dapur. Ya. Lekapan sanitari ini pun kita ada 2 kategori. Yang ini 3 ini kita panggil lekapan sanitari sisa buangan berat. Sisa buangan berat. Ya. Okey. Yang 2 ini kita kategorikan sebagai lekapan sanitari sisa buangan ringan. Setakat ni okey? Okey cikgu. Boleh? Yang lain umur berat okey? Umur berat okey. Boleh faham Kalau okey angguk. Angguk. Kau semua Okey. angguk cikgu. Baik. Jadi lekapan sanitari ini ianya terbentuk dengan aksesori sekali. Baik. Maksudnya contoh dia mangkuk urinal. Kita ada aksesori dia. Ini dipanggil injap tekan. Okey. Okey? Tanpa aksesori dia tak jadi mangkuk urinal. Bukan pemasangan yang lengkap. Mesti ada aksesori. Sama juga contoh dia macam okey, mangkuk tanda duduk. Okey. Aksesori dia tangki simbah aras rendah. Itu dipanggil aksesori dia. Macam kereta. Ada kereta. Kalau tak ada tayar, aksesori. tak ada tayar pun tak bergerak juga. Ya, betul. Okey. So ini dipanggil aksesori. Seterusnya bila kita masuk dalam modul ke-6, kita lebih kepada langkah kerja. Kita kena buat. Perlu buat. Okey? Jadi yang pertama mesti tahu fungsi. Fungsi setiap bahan atau setiap bahagian dia. Mesti tahu fungsi. Yang kedua, kena tahu alat dan bahan. Okey. Okey? Setiap lekapan sanitari ianya akan menggunakan peralatan dan bahan yang berbeza. Okey, itu konsep dia. Yang ketiga, ukur dan tanda. Okey? Okey. Dah ada alat dan bahan, baru kita akan buat kerja-kerja mengukur dan menanda. Okey, ini kamu kena tahu setiap langkah kerjanya hampir sama untuk setiap lekapan. Sama. Konsep dia sama. Tahu alat dengan bahan, Baik. ukur dan tanda. Semua ada. Seterusnya kita akan pasang lekapan. Okey? Pasang lekapan, kita akan tebuk lubang, kita akan pasang setiap bahagian lekapan yang perlu. Kalau datang kata kalau kita pergi kedai, kita beli lekapan, dia akan datang dengan aksesori dia sekali. Kebiasaan dia. Betul. Okey, datang aksesori. Jadi pasang lekapan. Seterusnya dah pasang lekapan, baru kita akan pasang aksesori dia. Okey. Okey, contoh dia yang saya katakan perangkap botol, injap tekan dan juga perangkap es. Baik. Okey. Kita dah pasang semua, aksesori, tebuk lubang, kita dah ukur tinggi semua. Kita akan pergi kepada penyambungan pipe untuk dapatkan punca air dia. Kalau pasang tak ada air, tak guna juga. Betul juga. Jadi kena pasang daripada punca air. Yap. Okey. Jadi
Sambung daripada punca bekalan air ke lekapan, baru ada air. Dan seterusnya apabila semua dah dipasang, baru kita akan uji kebocoran. Ini paling penting. Biasanya boleh pasang, semua boleh pasang, tapi bila uji bocor, meleleh-leleh air. Ini kebiasaan berlaku. Okey, kepentingan ujian kebocoran memang penting. Sangat penting cikgu Okey. Dalam ringkaskan, boleh saya rumuskan, kita ada 5 lekapan. Okey. Kita ada sinki dapur, besen cuci tangan, mangkuk urinal, mangkuk tanda duduk dan juga mangkuk cangkung, tanda cangkung. 5 lekapan, kaedah ataupun tata cara prosedur alat yang digunakan hampir sama. Okey. Okey, jadi dari segi untuk mengolah ayat atau untuk menjawab perpisahan, tiada masalah. Keluarlah macam-macam mana soalan pun. Kita kuasai satu saja, kuasai satu lekapan, yang lain semua tak ada masalah. Contoh dia. Okey. Kita akan tengok. Contoh. Langkah kerja memasak. Okey? Mana ni? Hazim. Hazim? Okey. Ya, cikgu. Tengok. Dalam kamu nak jawab, okey, saya tak bagikan jawapan dia. Okey. Apa yang kamu nampak daripada gambar raja yang pertama? Saya nampak Tengok. Rudi. Mesin? Nampak mesin gerudi, betul? Tangan. Ya, nampak mesin gerudi tangan. Itu je penting dia, mata kita tengok tu betul. Daripada gambar ni kita dah boleh olah ayat. Contoh dia. Gerudi tangan kita dah nampak. Ni. Kita nampak garisan dia. Okey. Jadi apa kerja dia? Mesin gerudi tebuk. Betul. Jadi kita buat ayat tebuk lubang. Dekat mana? Garisan yang telah ditanda. Nampak tak Azim? Kita dah tahu mesin gerudi, fungsi dia untuk tebuk lubang. Jadi bagaimana kita buat ayat? Kita nampak garisan. Jadi untuk langkah kerja yang pertama, tebuk lubang untuk membuat garisan. Ya, mengikut garisan yang ditanda. Okey. Kita tengok, dalam kita tu saya kata kita kena kuasai satu. Bila faham dalam konteks tu, kita dah boleh bina ayat berdasarkan gambar raja. Okey, contoh yang kedua. Nafis. Tengok gambar apa ni? Apa ni? Gading kayu. Ganding kayu. Ganding kayu. Nampak tak lubang dia ni? Nampak. Nampak lubang. Ada apa dalam dia ni? Ada macam plastik kan? Ada. Itu nama dia nama dia bukan pendakap. Astagfirullahalazim. Okey, nama dia palam. Palam. Ya, palam plastik. Okey. Jadi fungsi ganding apa ni? Fungsi dia. Nafis ke cikgu? Nafis. Ya. Nafis. Apa fungsi gading kayu ni sebenarnya? Gading kayu dia nak ketuk. Ketuk. Dah tahu. Jadi buat ayat, masukkan palam dengan menggunakan ganding kayu. Ataupun ketuk palam ke dalam lubang menggunakan ganding kayu. Alat kita tahu, bahan kita tahu, kita buat ayat sikit je. Okey. Itu teknik dia. Okey. Seterusnya, yang ini. Okey, ini saya bagi dengan ayat contoh dia. Kemudian nampak, yang ini ialah pendakap. Kita nampak ada skru, kita nampak ada pemutar skru. Jadi, ketatkan pendakap menggunakan pemutar skru. Ya, begitu kita buat ayat. Dalam vocational kita risau. Kebiasaannya kita akan bagi gambar rajak untuk murid-murid menjelaskan. Respon. Okey. Respon dia akan lagi cepat. Kalau kita bagi kosong je tak ada. Kita bagi respon cepat. Itu kita nak bagi dia nak bina apa? Dia punya ketajaman fikiran dia untuk kerja-kerja amali ni. Okey. Dan yang terakhir ni pasang besen cuci tangan pada pendakap. Dah selesai. Dapat 4 markah cikgu Markah penuh.
Markah penuh. Markah penuh. Okey. Okey? Faham cikgu? Faham Boleh. Okey. Kita tengok contoh yang pertama, soalan yang pertama. Bahagian A ni aras rendah. Okey? Saja satu menunjukkan sejenis lekapan tanda tarik. Jadi, tengok kita dah tahu nearness dia. Kita tahu apa nama dia. Ya. Okey? Nyatakan fungsi bahagian setiap lekapan tersebut. Okey, jadi ini bahagian A sini. Bahagian B sini. Maknanya dia ada dua bahagian. Okey? Okey, Riyad. Mana Riyad Hakal? Ya, cikgu. Ada, okey. Bahagian A, apa fungsi dia? Tangki. Menyimpan air, cikgu. Mudah. Macam tu je? Buat ayat sikit. Oh, okey. Kita tahu simpan air, tapi buatlah ayat sikit. Berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan air. Okey, kenapa tak dua? Kita tambahkan sikit ayat dia. Kita dah tahu fungsi. Kadang-kadang itulah murid-murid tahu, tapi tahu itu. Pendek je. Cikgu, contohlah kalau murid-murid meletakkan jawapan hanya menyimpan air. Itu masih lagi dapat markah ke tak? Masih lagi boleh dia dapat markah, tetapi kurang. Contoh dia kalau begini 4 markah. Dia mesti sini 2 agihan dia. Okey. Jadi kata bahagian A ni tangki, simpan dan keluarkan air. Buat dapat 2. Kalau simpan air 1. Itu cara untuk dapat markah penuh. Okey, satu lagi. Lihat bahagian B, apa bahagian fungsi dia? Membuang sisa kumbahan. Membuang sisa kumbahan, mengeluarkan sisa kumbahan. Okey? Menyimpan dan mengeluarkan sisa buahan kumbahan. Tenang buat ayat dia. Itu je. Kita nak belajar buat ayat berdasarkan gambar aja. Okey, cuba tengok. Dia menerima dan membuang kumbahan dia. Okey. Kita tengok TP2. Contoh soalan yang kedua. Masih lagi aras rendah. Ini lebih kepada alat dan bahan yang digunakan untuk kerja-kerja pemasangan sanitari. Okey. Pilih dan tuliskan 4 alatan yang digunakan untuk kerja, ukur dan tanda. Okey, soalan macam ni familiar ataupun dipanggil apa? Favorite lah kata. Dia sukai sangat. Selalu sangat keluar soalan SPM semua ni. Suka bentuk sangat soalan keluar. macam ni kan? Dia suka sangat. Okey. Tapi kena tahu semua alatan ni adalah alatan yang betul digunakan untuk kerja masangan. Tetapi soalan diminta untuk kerja ukur dan tanda. Ukur dan tanda. Ini saja trik dia, kita tak tahu. Alat ni semua betul. Baik. Tapi kita nak kerja yang ukur saja. Alat ni saja kita nak. Jadi, dalam kes ni, Nazman ada? Ya. Ada, cikgu. Okey. Boleh bagi? Jawapan? Boleh. Yang pertama, Peter ukur. Peter ukur. Lagi? 4. Pensel tukang. Apa dia? Boleh kuat sikit. Pensel tukang. Okey. Pensel tukang. Okey. Timbang air. Timbang air. Pembaris keluli. Ya, pembaris keluli. Okey. 4. Gergaji besi dan juga pipe besi masih lagi betul. Tetapi dia tidak dalam kategori mengukur dan menanda. Dia pergi kepada kategori memotong. Baik. Itu kita kata kita kena faham dunia konsep laluan atau langkah kerja. Bila kita faham konsep tu, yang lain semua tak ada pasal. Itu dia. Kalau kita faham betul-betul cikgu kan? Ya, betul. Ya, kita dah pun tengok contoh-contoh soalan bagi mata pelajaran kerja part domestik ini dan saya nak imbas sedikit yang mana tadi Cikgu Hasbullah ada menerangkan yang mana kita dah sentuh lekapan sanitari itu. Apa antaranya kita ada besin cuci tangan, mangkuk tandas duduk dan juga sinki dapur dan banyak lagi cikgu kan. Ya, betul. Dan bukan itu saja, cikgu juga menerangkan mengenai standard prestasi, langkah kerja dan yang paling penting ingat kalau tak ada tangki, tak ada air. Okey, kita nak berhenti dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hasbullah kita dalam mata pelajaran kerja pipe domestik. Tadi kita dah tengok dah contoh-contoh soalannya dan ini kita nak pergi ke soalan seterusnya. Betul Cikgu? Ya, betul. Kita Baik, akan pergi. silakan Cikgu. Okey, kita dah selesaikan TP1, bentuk soalan TP1 bagaimana bentuk soalan dia. Kita dah pergi pada TP2 dan bagaimana bentuk soalan dia. Seterusnya kita akan pergi pada TP3. Bila TP3 ni kita dah buat kerja. Baik. Okey, kerja amali tu dah berlaku. Okey. Jadi, contoh soalan TP3, contoh dia. Raja 2 menunjukkan hasil kerja mengukur dan menanda pendakap tangki simbah aras rendah. Okey. Tuliskan langkah kerja mengukur dan menanda pendakap tersebut mengikut urutan yang betul. Jadi Akmal, yang ini adalah aras sederhana. Okey. Bila aras sederhana, murid perlu fikir. Sebelum ni select atau pilih. Sekarang ni perlu fikir. Sikit dia fikir dia. Macam saya terangkan tadi, buat ayat gambar ada. Bagaimana kita nak bentuk ayat dia. Okey. Contoh dia. Diberikan yang pertama, langkah kerja yang pertama, sediakan alat dan bahan. Okey. Mukris ada? Mukris? Ada. Okey, Mukris. Cuba bagi langkah kerja yang kedua dan cuba yang ketiga ikut turutan. Ikut urutan kerja. Tengok gambar. Bagaimana kamu nak bentuk atau bangunkan ayat. Ingat, mulakan dengan kata kerja. Okey. Cuba yang kena langkah kerja yang kedua. Yang kedua, tanda kedudukan pendakap. Macam mana sekali lagi? Tandakan kedudukan pendakap. Ya. Tandakan kedudukan. Okey, itu dia. Kedudukan pendakap. Pendakap. Ya. Okey. Muat ke tu Cikgu? Muat. Okey. Sedia alat. Katakan kita tak yang kedua, tandakan kedudukan. Yang ketiga, Mukris? Lukis garisan mendata dari titik pertama. Lukis garisan mendata. Okey, lukis garisan mendata. Dari titik pertama. Okey. Tengok betul-betul Lukis Garisan mendata dari titik pertama. Okey. Garisan mendata. Ya. Kita tengok, kita olah balik macam mana jawapan dia. Cikgu jangan keluar muka surat Cikgu. Okey, boleh. Tengok betul-betul murid-murid. Pertama, alat kita dah sediakan. Betul. Bahan kita dah ada kat tepi. Tiba-tiba kita pergi yang kedua, kita tanda terus. Macam mana kita tanda? Mesti ada alat lain untuk kita tanda. Betul. Kalau berdasarkan garisan atau gambar ni, kamu nampak apa ni? Ketinggian dia. Kita ukur guna apa? Mukris? Kita ukur pakai apa? Kita ukur guna apa? Ya, saya. Ukur. Pita pengukur. Pita pengukur, good. Jadi, sebelum tanda, kena ukur dulu. Ukur ketinggian, baru kita pergi tanda. Jadi kalau kes macam ni, dia dah skip yang kedua. Patutnya dia kena pergi ukur, baru kita pergi tanda. Okey? Okey. Jadi yang ini okey. Yang ni pun sebenarnya okey, tanda. Tapi dia tidak mengurangkan dia punya markah dia. Selagi mana dia punya sikun dia okey. Cuma kita nak terangkan supaya apa? Murid-murid dia tahu jalan kerja yang betul dia. Yang mana kita tapi ukur dalam konteks dulu. ni tak ada masalah. Okey, selagi mana dia betul, kecuali lukis garisan ni dia pergi ke atas dulu. Tanda dia pergi ke bawah. Itu akan jadi problem. Ada masalah. Jadi mesti ada turutan kerja yang betul. Okey. Setelahnya yang keempat. Siapa lagi belum lagi? Yang Riyad lain dah. Siapa lagi belum jawab? Siapa lagi jawab lagi? Riyad belum lagi Riyad Haikal. Okey. Yang keempat. Ukur tinggi pendakap. Okey, ukur tinggi pendakap. Good.
Dan yang terakhir, Riyad. Yang terakhir? Yang kelima. Siapa boleh tolong? Okey, Khairul. Khairul boleh, Khairul. Cuba tolong. Yang terakhir tanda kedudukan pendakap kedua. Okey, yang terakhir tanda kedudukan pendakap yang kedua. Yes. Cuba tengok, kita ada dua pendakap, satu pendakap, dua pendakap. Mudah saja kita buat ayat. Ingat, bila kita nak bangunkan ayat, tengok pada gambar rajah dia. Itu sebagai rangsangan kita untuk membantu kita bangunkan ayat. Okey? Jadi setakat ni faham murid? Faham? Boleh? Faham? Okay. Dia pasal susah sikit, ianya arah sederhana. Kamu perlu berfikir sikit. Itu susah dia. Ini kebat lah cikgu kan? Belum kebat lagi. Ini Kebat belum lagi. Belum. Ini belum kebat. Ini baru sederhana. Belum tinggi. Tinggi baru kebat. Kita akan tengok macam mana tinggi nanti. Kalau ini pun bukan kebat, kalau kebat macam mana cikgu Saya pun susah nak fikirkan. Okey, kita tengok TV 4. Bagaimana bentuk soalan TV 4? Okey, ini antara jawapan dia. Baik. Okey. Kita ada ukur, tanda, lukis, tentukan ukuran, tanda kedudukan pendakap kedua ya. Okey, menghampiri apa yang diterjemahkan oleh murid-murid yang lain. Okey, seterusnya. Kita tengok pada TV 4. Pasang ikut prosedur. Okey? Bila pasang ikut prosedur, maksudnya kita kena pasang mengikut tata cara ataupun langkah kerja yang betul. Itu maksud dia, prosedur. Okey. Berikut menunjukkan sebahagian langkah kerja memasang sinki dapur. Tuliskan langkah kerja tersebut. Jadi ini pun jatuh kepada aras sederhana. Macam saya terangkan tadi, bila kita nak jawab soalan begini, mulakan dengan kata kerja. Ketuk, buka. Mudah je. Jangan kita fikir sangat macam membuka. Kita buat ambil yang mudah. Bila mudah, benda lain akan jadi mudah. Yang pemeriksa pun faham. Janji yang orang baca faham. Janji kita faham. Tapi apa yang dia tulis kita faham. Itu yang penting dia. Okey. Cuba tengok Mukris. Cuba try. Cuba ni. Yang pertama, gambar yang pertama. Apa langkah kerja ni? Masuk palam dinding dan ketuk gunakan dinding kayu. Mudah. Dah faham yang atas, yang lain semua senang. Tak ada masalah. Cuma kena tulis. Jangan faham tak tulis. Tip yang kedua, Akmal. Pastikan jangan tinggal kosong. Okey. Ingat cikgu minta saya jawab yang seterusnya. Tip yang kedua untuk menjawab peperiksaan, jangan tinggal kosong. Jangan tinggal tempat kosong cikgu Ya. Okey, cuba tengok yang kedua. Okey. Apa lagi? Okey, Nazman. Cuba tengok gambar dia, tengok alat yang ada, tengok bahan ataupun apa alatan bahan yang digunakan. Okey, cuba bangun dengan ayat. Kuat sikit, tak dengar. Pasang dan skrukan pendakap menggunakan pemutar skru. Mudah. Itu jawapannya. 4 markah. Sini 2 markah. Sini pun 2 markah. Pasang dan skru kan? Pasang, skru. Dah 2 markah. Yang ni masuk dan ketuk. 2 markah. Mudah dah markah. Mudah cikgu. Kalau 10 orang macam ni, confirm A. Semua A plus cikgu. A campur. Semua sukses. Okey, kita tengok contoh soalan yang kelima. Okey. Pasang ikut prosedur sistematik aksesori mangkuk urin. Okey, yang ni pula aksesori. Tadi kita tengok pasang lekapan saja, tak masuk aksesori. Yang ni dah pasang lekapan, baru kita tambah aksesori. Nampak beza dia? Aksesori dan juga bahan lekapan dia. Okey. Jadi dalam kes ni, contoh 5, arah sederhana juga.
Nah, saya suka bagi yang sederhana pasal bila kerja amali ni, dia biasanya soalan dia akan arah sederhana. Thinking. Dia bukan pilih sana pilih tak ada. Tak ada bagi gambar lepas tu fahamkan. Kena think. Macam mana nak bangunkan, macam mana nak bina. Okey? Soal situasi tersebut. Okey. Anda pernah memasang aksesori lengkapan sanitari seperti yang ditunjukkan dalam darjah 3. Okey. Jadi dia tak nyatakan apa nama dia. Kita kena tahu ini knowledge ataupun pengetahuan kita. Terangkan langkah pemasangan aksesori tersebut. Okey. Jadi yang ini saya nak siapa yang bola ni? Harif siapa? Riyad Haikal. Angkat tangan tadi. Silakan Riyad. Okey, boleh. Okey, macam mana nak bangun rakyat dia? Tengok. Tengok markah dulu. Yang pertama tengok markah 5. 5 markah maksudnya mesti ada 5 perkara kamu kena tulis. Iya. Okey, apa yang pertama? Okey Riyad, inilah masanya. Okey, cepat. Yang pertama apa? Lilit pita PTFE. Okey, lilit pita. Lilit pita PTFE pada berbenang injap tekan. Itu kata Riyad, cikgu. Kalau kata Akmal, kata saya pun sama dengan dia juga. Akmal tak cakap PTFE, Akmal akan cakap white tape. Oh. Betul. Dah lupa. Itu kita panggil lilit pita PTFE je tu. Itu nama dia. Oh. Okey. Selalu kita panggil white tape kan. Yang kedua, Akmal ni, Riyad. Ya saya cikgu. Riyad, nombor 2. Okey, yang kedua macam mana? Dah lilit pita. Ketatkan injap tekan. Ketat injap. Okey, kita ambil yang mudah-mudah je. Ketat injap tekan. Okey. Seterusnya kita minta Harif Hazim boleh ke Riyad? Okey, Haris. Cikgu. Yang ketiga. Langkah yang ketiga. Masukkan pipe simbah injap tekan. Masuk pipe simbah. Okay. Ni pipe simbah. Siapa kat belakang tu tadi? Siapa yang ada belakang Harif tadi? Okey, Khairul pula. Nombor 4. Okey, nombor 4. Tengok. Pasang nut hexagon. Pasang net hexagon ni. Net hexagon dia. Ya, boleh nampak. Bagus. Tajam mata Khairul ni Okey, terakhir sekali kita minta Nafis. Ya, saya. Yang kelima. Yang terakhir, apa dia? Ketatkan nut hexagon. Apa dah? Ketatkan net hexagon. Okey. Okey. Boleh nampak tak Akmal? Sekuen dia. Lilit pita PTFE sini. Ketatkan injap tekan. Masukkan ke mana diketatkan. Masuk pipe simbah. Okey. Pasang nut hexagon. Pasang dulu kemudian baru dia ketatkan. Dan dapat 5 markah. Ya, betul. Itu Akmal. dia. Ingat apa kata cikgu tadi? Faham kehendak soalan dan juga gambar yang diberikan. Yang paling penting, jangan tinggalkan tempat kosong. baik. Itu paling penting. Kita nak bertindak dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Cikgu Hasbullah. Ya, saya. Saya macam tak puas lagi lah nak tengok contoh-contoh soalan. Ada lagi ke cikgu? Ada. Kalau nak 10 pun boleh, tapi sebabkan masa kita yang pendek, kita bagi soalan yang kritikal sikit. Cikgu, kan hari ini kita habis pukul 7. Okey, silakan cikgu. Okey. Kita akan pergi kepada TP6. Dan seperti saya katakan, bila langkah kerja yang terakhir kan paling penting ialah menguji kebocoran. Itu yang paling kritikal. Okey. Mana-mana pemasangan pipe yang ending dia atau yang terakhir itu uji kebocoran. Uji kebocoran. Ya. Okey. Secantik mana pun kita pasang, kalau bocor tak guna juga. Okey. Jadi ini antara contoh soalan bagaimana kita nak soalan bagaimana berkaitan dengan ujian kebocoran. Okey. Aras masih lagi sederhana. Darjah 4 menunjukkan sejenis lengkapan sanitari yang telah lengkap dipasang. Jadi dia tak nyatakan apa nama lengkapan tersebut. Tapi kalau dah tengok, dah tahu dah. Mukris, ni apa Mukris?
Apa tu Mukris? Jangan buat-buat terkejut pula. Mana Mukris? Ya, saya. Okey, ini lekapan apa nama dia? Aksesori. Lekapan, apa nama lekapan dia? Apa nama lekapan ini? Apa nama dia? Besen cuci tangan. Itu dia, besen cuci tangan cikgu. Cuci tangan. Okey. Tuliskan langkah kerja menguji kebocoran. Okey? Besen cuci tangan dah dipasang. Baik. Pili dah dipasang. Perangkap botol dah dipasang. Pipe fleksibel telah dipasang. 3 perkara ni dah dipasang. Maknanya lengkap. Bila ada pipe fleksibel, maksudnya dia telah sambung dengan tangki ataupun mungkin daripada meter luar. Kemungkinan. Okey, biasanya bersambung dengan tangki. Okey. Bagaimana kita nak buat penyataan ataupun langkah kerja menguji kebocoran? Okey. Mana Mukris? Okey, saya. Okey, bagi idea. Macam mana? Kita nak uji kebocoran. Yang pertama apa? Buka punca air. Okey, buka punca air. Yang kedua? Okey, yang pertama buka punca air. Ya, kalau tak buka macam mana air nak masuk? Macam mana kita nak tahu uji kebocoran tu cikgu kan? Kena buka punca air, bawa air boleh masuk. Okey, itu kata Mukris cikgu. Yang kedua pula kita nak tanya Nafis. Boleh Nafis? Ni seorang-seorang kena bagi jawapan ni. Boleh. Okey. Dah buka punca air, lepas tu apa? Pastikan tiada kebocoran. Apa dia? Pastikan tiada kebocoran katanya. Dekat mana? Di mana nak tengok? Sambungan pipe. Okey, pastikan tiada kebocoran pada katakan pipe fleksibel. Satu, kita tengok dekat sini. Ya. Okey, yang ketiga. Seterusnya Khairul. Buka pilih air dan tutup palam getah pada besen. Okey, tutup palam getah pada besen. Tahu kan palam getah kan? Kita tutup untuk takung air. Okey, seterusnya. Nazman yang terakhir. Okey. Pastikan tiada kebocoran pada penyambung saluran bahagian keluar besen. Okey, pastikan tiada kebocoran pada sambungan ini. Selesai. Ya, lagi satu cikgu? Tak ada Dah, itu saja. Okey, kesian Khairul. Banyak boleh tapi lamalah sikit cerita. Okey. Siapa yang belum jawab lagi tadi tu? Ada lagi seorang murid, betul? Siapa tadi? Boleh angkat tangan tak? Riyad kan? Haris Hazim yang tak sempat. Okey. Haris Hazim nanti bagi rumusan Okey, ini antara contoh soalan bahagian B. Aras sederhana. Okey. Rajah 5 menunjukkan sejumlah kemas tari yang telah lengkap dipasang. Terangkan langkah kerja atau langkah memasang lekapan tersebut dari aspek apa? Pertama, sebelum kerja pasang. Yang kedua, semasa kerja pasang. Yang ketiga, penyambungan injap tekan. Dan yang keempat, ujian kebocoran. Seterusnya, nyatakan 2 bahan yang digunakan. Jadi dalam kes ni, kita kena tengok maka kalau kata satu, tulis satu je. Tulis satu saja. Tulis satu je. Okey. Contoh dia yang pertama ni. Haris Hazim. Haris, kerja sebelum masang lekapan. Satu je. Ni tengok. Jawapannya? Jawapan dia? Tutup punca air. Okey, selesai. Satu markah. Tutup punca air. Tutup punca air. Betul Okey. juga. Haris, sambung lagi. Kerja pepasang dia. 4 markah. Bagi 4. Sediakan. Apa dia? Sediakan alatan dan bahan seperti sediakan alat dan bahan. Satu lagi. Ukur ketinggian pendekar. Ukur ketinggian pipe. Sedia alat ukur ketinggian lagi. Tanda ketinggian. Tanda. Ya, betul. Tanda ketinggian. Yang keempat. Tepuk lubang pendekar menggunakan tepuk lubang pendekar. 4 markah. Nampak? Sedia alat ukur, tanda, tepuk. 4 markah. Tinggal sambung je ayat dia sikit. Okey? Penyambungan injap tekan. Okey, siapa belum lagi? Riyad. Riyad boleh Riyad? Riyad. Okey, cuba Riyad. Kerja sambung. Kamu dah pasang, sambung injap tekan. Ni ada white tape tu ke cikgu? Ya. Bagi 2. Tengok 2 markah, kamu bagi 2. Lilit Peter. Tebuk lubang penakar.
Tabuk lubang dah, nak tebuk Dah. lagi. Nombor 3. Yang kat Nombor bawah tu. 3 Yang kat yang bawah ini. tu. Tidur. Yang bawah tu. Tengok ni. Lilit pita PTFA pada Lilit pita benang injak PTFA. Yang kedua. Pasang injak tekan pada Pasang punca injak tekan. Dah pengeluaran cukup. Okey. Lilit pita. 2 markah. Lilit pita. Pasang injap. 2 kerja. Dan seterusnya ujian kebocoran. 1 markah. Mukres, macam mana kamu uji kebocoran? Buka punca air dan pastikan tiada kebocoran. Okey, selesai. 10 markah. Belum lagi 10. Ada lagi alat, belum lagi 2 bahan. Okey, Mukres. 2 bahan yang digunakan. Kena tahu beza bahan dengan alat. Okey? Okey, 2 bahan. Mangkuk. Apa dia? Mangkuk urinal. Mangkuk urinal. Injap tekan. Ada mangkuk urinal dan injap tekan. Dah 2. Ada 3 tak? Boleh tambah lagi tak? Perangkap botol. Perangkap botol. Jadi banyak bahan yang digunakan, tapi bila soalan minta 2, pastikan 2 saja. Pastikan yang kamu yakin itu adalah bahan dia. Okey, itu dia. Cikgu, mungkin Ya, cikgu boleh berikan rumusan mengenai mata pelajaran yang kita dah belajar ni, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Rumusan dia, untuk lekapan serta tadi seperti saya terangkan, kita ada 5 yang dibelajar atau dipelajari. 5. Langkah kerja, konsep kerja adalah hampir sama. Baik. Jadi, pertama, kita kena tahu jenis lekapan sanitari. Mangkuk tanda duduk, besen cuci tangan, mangkuk urinal, sinki dapur dan juga mangkuk cangkung. Mangkuk tanda cangkung. Betul. 5. Tahu dia jenis, tahu fungsi dia. Okey? Bila tahu jenis, tahu alat dan nama alat lekapan tersebut, mesti tahu alat dan bahan. Dan alat dan bahan biasanya hampir sama. Kita guna kadang gaji besi sama juga. Guna pemotong pipe PVC untuk 5 kerja yang sama. Jadi kebiasaannya alat dan bahan digunakan hampir sama. Dan paling penting ialah tahu pasang. Bila tahu pasang, kita akan tahu dia punya langkah kerja staging ataupun step by step. Bila tahu step by step, kita boleh bangunkan ayat dengan mudah. Tahu pasang, 5 lekapan sanitari hampir sama dia punya kaedah pemasangan dia. Tak ada masalah kecuali nama dan juga alat dia, nama ataupun dia punya lekapan saja yang berbeza. Baik. Faham? Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Hasbullah kita. Cikgu, terima kasih Cikgu. Ya, terima kasih. Semoga sentiasa diberkati Cikgu. InsyaAllah. Dan murah rezeki. Amin. Amin. Dan juga amin. terima kasih kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Klebang Besar Melaka yang telah bersama dengan kita pada petang ini, dan juga murid-murid yang berada di rumah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. All the best. Ingat, sentiasa jaga diri. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.